Episod yang lepas telah memaparkan pengambilan orien dari bengkel cat yang dimiliki oleh Wattli. Kami menggunakan khidmat carrier Abang Tajul untuk hantar kereta terus ke NZ Garage. So body pun dah sempurna, cat pun dah cantik, enjin pun dah siap. Apa tunggu lagi? Kita pasang lah. Alright guys, so kita dah buat pemasangan enjin sebentar tadi. Enjin dah masuk. Yeay! So excited, owner pun excited, kita pun excited. Enjin dah masuk. Kita asing dulu bolt and nut yang nak digunakan supaya senang untuk dicari. Selepas pemasangan enjin, kita sambung pula dengan pemasangan radiator fan, barang-barang aircon, carburetor dan sebagainya. Sementara tunggu barang yang lain sampai, kita sambung pula dengan pemasangan barang-barang di bawah kereta seperti lower arm, bushing-bushing yang sepatutnya ditukar, brake pad, brake punya set, brake caliper, brush up, dan barang-barang di bawah kereta ni dipasang oleh salah seorang foreman di NZ Garage, iaitu Apek. Tapi kita dapat lihatlah muka dia sebab dia malu-malu depan kamera. Disebabkan barang masih lagi tak sampai, biasalah kita pakai lori kepala merah sebagai kurier ni, dia ambil masa sikit lah nak sampai. Kita sambung pula dengan pemasangan barang-barang interior. Kita mulakan dengan pemasangan soundproofing untuk floor dan juga dinding pada seat belakang. Lepas tu kita cover dengan kapet besar lah. Kapet besar ni pun telah dicuci, memang dah bersih dan wangi, tak bau hapak macam dulu. Lepas tu kita sambung dengan pemasangan headliner. Headliner ni pelik sikit sebab headliner lama board dia dah rosak. So kita cuba dulu, kita letak span dekat atas kain asal. So kita nak tengok sama ada benda ni boleh digunakan ataupun tidak. Kita try dulu temporary. Kalau tak boleh, kita cari yang lain. Seat telah pun dipasang. Seat memang dalam keadaan baik lah. Masa mula-mula dulu ambil pun dalam keadaan yang sangat baik sebab seat telah di cover. So apa yang kita buat, kita just cuci saja seat ni di Sparkling King, satu kedai detailing dan juga car wash favourite saya. Seat ni memang bersih. Kita pasang macam tu je lah. Masa mula-mula pasang tu saya minta kepada AP, iaitu salah seorang foreman daripada NZ Garage, untuk pasang, untuk pakai sarung tangan lah. Sebab seat dah bersih, so kita tak naklah kotor-kotor dengan minyak lagi kan. Door trim pun kita dah repair. Hari tu door trim belah driver ada koyak sedikit, tapi kita dah repair. So bila dah repair tu, ada kemas balik lah. Kita terpaksa guna 2 biji door trim yang lain untuk jadikan satu. So inilah keadaan kereta sekarang selepas pemasangan interior. Dia tak berapa lengkap lagi, tak berapa kemas lagi sebab dashboard pun kita tak cuci lagi. Dashboard masih lagi bergerak. Dan steering pun ini kita pakai dulu steering sementara. Nanti kita akan tukar kemudian lah, last nanti. So selepas tu AP sambung dengan membuat wiring untuk radio dan juga speaker. Wiring ni dia agak serabut sikit sebab dia terlalu banyak sambung, potong sambung. So AP terpaksa betulkan balik, kemaskan balik supaya kita takkan ada isu lah nanti. Radio yang kita pakai adalah radio Blaupang kaset. Yang ini aftermarket, kita tak dapat yang original punya. Ada yang original punya, cuma yang original punya dah kaset dah tak boleh main. So kita pakai yang ni yang baru. Kita bid dekat eBay dan dapat, harga dia boleh tahan juga. Speaker, kita pakai speaker Blaupang 4 inci. Tetapi cover speaker kita masih maintain yang lama. Maksudnya cover speaker adalah cover speaker Blue Magic daripada Blaupang. Sama seperti masa mula-mula keluar pada tahun 1985-86 dulu. Tetapi speaker je kita tukar yang baru 4 inci lah. Sebab speaker lama dah 30 tahun, mana tahan kan. So kita pakai speaker baru 4 inci. Lebih kurang lah bunyi dia. So bila on radio tu memang nostalgia sangat lah bunyi dia. Okay, basically barang pun dah sampai untuk kita start engine Orion ni. So jom saksikan.
Hidup dah. Ni diorang adjust timing dulu. Kembangkan wire sikit, and then adjust the pad, and then nanti akan ni lah, bagi akan okey lah. Compression shoot. Macam kau gila. So engine bay basically dah settle lah. Diorang dah reroute balik wiring apa semua, aircon semua reroute balik. Dan dalam ni semua okey lah. Cumanya ni lah, wire ni tengah cari yang baru. Ni pun pinjam dulu sekejap, sebab ada isu dengan wiring starter, wiring apa, terminal bateri ke starter. So ada isu sikit. So dah order dah. InsyaAllah besok sampai. Alright, kita dah ada rupa. Okay, lampu signal Emasen nyala. Lampu tengah tak? Tengah nyala. Woo! And then kita ada no plate harga. Lampu sah. Yes lah. Dah ada rupa dah. So tinggal nak pasang cermin je. Tinggal nak pasang cermin je. Alright. Belakang kita tengok belakang. Ini nombor plate dia. Motor harga baik punya kan. Okay. Jadi first. Alright guys, so kita dah settle ambil potol saga dekat kedai cat, Alex punya kedai cat. So kita dalam keadaan macam ni lah sekarang. Masih lagi tak berapa lengkap. Seat semua dah pasang, seat bersih apa semua, tapi masih lagi tak berapa lengkap. So tak apa, kita pasang cermin dulu. Depan belakang cermin dah pasang. Dan kita bawa balik ke bengkel Pak Ya lah untuk kerja-kerja seterusnya. So lepas ni dah tak ada banyak kerja dah, just nak kemas-kemaskan. Cumanya satu ada masalah kereta ni, lepas pasang enjin baru ni, dia punya carburetor dia ada macam ada isu sikit. Tak apa dah cantik. So nanti kita akan pergi ke Sungai Buloh, InsyaAllah Sungai Buloh, ataupun dekat kedai-kedai yang boleh tune carburetor, boleh servis carburetor. Kali ni sebab yang itu servis lebih biasa je. So ini mungkin kena pakai repair kit lah. Kena buat servis full dia punya jet apa semua. Sebelum tu kita singgah ke kedai exhaust dulu. Kita nak tukar satu set exhaust baru supaya bunyi dia lebih padat, lebih padu dan lebih sedap. Sebab yang lama ni dah banyak karat dah ni. So kita nak buang lah yang lama ni, masuk yang baru terus. Dan lepas tu kita singgah ke kedai tayar untuk buat alignment dulu. Kita pakai tayar sementara. Sebab apa? Sebab kita nak running dulu kereta ni. So inilah hasilnya guys. Buat masa ini, enjin dah pasang, interior dah pasang, kereta dah boleh jalan. Kita running dulu tengok apa masalah yang kita akan hadapi. Setakat 100 km pertama, enjin ni okey, Alhamdulillah. Leaking bawah kereta tak ada. Temperature cantik. Aircon pun okey, sejuk. Cuma ada beberapa perkara yang kita perlu check balik. Antaranya adalah carburetor. Dia macam sengguk sikit, macam tak sempurna. Especially bila mula-mula start pagi ataupun start waktu sejuk, memang tak cantik. Dia nak mati je. And then tailpad ada bunyi sikit, bunyi kasar. Tapi tak apa, kita bagi running dulu. Just sebab piston nak bagi piston tu betul-betul sit dekat tempat dia. Dan satu lagi yang isu yang besar mungkin gearbox lah. Gearbox ada bunyi bearing, dan gear 5 dia vacuum tak function. Masuk gear 5 boleh, tetapi gear 5 dia macam tak ada ratio. Dia hanya ratio dia sampai gear 4 saja. So maksudnya masuk gear 1, gear 2, gear 3, gear 4 okey.
Tapi apabila masuk gear 5, dia ada satu mechanical system dia, ada vacuum pump dekat situ untuk tarik ataupun tolak macam solenoid atau satu sub dekat dalam untuk tolak gear 5. So rasanya benda tu tak function sekarang ni. Dan gearbox ni memang ada bunyi bearing lah. Kemungkinan besar kita akan overhaul balik gearbox ni, nak tengok apa masalah. Tapi benda-benda macam ni saya tak salahkan Pomen. Dan ini adalah antara perkara yang biasa lah kalau kita main kereta lama. Benda-benda ni memang akan jadi punya. Memang kira saya dah tahu, saya dah expect benda ni, saya dah boleh agak benda ni akan jadi. So buat masa ni Orient ni memang tak sedap lah untuk dibawa. Tapi tak apa, asalkan aircon sejuk, temperature cantik dan enjin tiada masalah, kita running dulu. Kita plan untuk running sampai ke Bukit Gambir jika diizinkan. Sebab sekarang ni kan MCO ataupun PKP, kita tak boleh nak rentas negeri. Tapi saya cubalah untuk apply dekat balai terdekat untuk rentas negeri. Sebab ini adalah pendapatan saya. Ini adalah konten-konten yang saya buat ni, dan restoration kereta ni adalah pendapatan saya. So kemungkinan besar mereka akan izinkan lah. So basically guys, inilah antara benda-benda yang korang akan hadap bila nak restore kereta lama. Bak kata Mak Saleh, it's never plain sailing. Banyak cabaran dan dugaan yang confirm korang akan hadap. Normal lah, sebab barang kereta ni pun tak semuanya ada, tak semuanya kita boleh dapat baru. Kalau kita dah boleh dapat second hand pun, kita kena overhaul, kita kena repair dan sebagainya lah. Kita terpaksa buat macam tu. So saya boleh rasakan masalah yang bakal kami hadapi ni memang boleh menyebabkan stres lah, terutamanya gearbox. Sebab ni dah gearbox kedua. Gearbox pertama tu memang dah tak boleh pakai sebab dia punya itu memang tak boleh masuk gear 5 langsung, dan memang jam. So kita jumpa replacement. Tapi replacement yang ni masa mula-mula test okay. Cumanya bila dah masuk dekat Saga ni, tak tahu kenapa dia ada bunyi bearing. Dan dia bukan clutch bearing. Kalau clutch bearing tu mudah sikit. Ni bearing dekat dalam gearbox. Sebab every gear ada bunyi. So tak tahulah macam mana nak buat ni kan. Itulah, mungkin di Bukit Gambir nanti mungkin boleh selesai lah masalah ni. Kita kena jumpa yang pakar. So okay, NZ Garage pun dia dah buat part dia. Dia dah pasang enjin semua, dan dia dah bantu untuk siapkan interior semua. So memang saya amat berhutang budi kepada mereka. Dan yalah, sebab dia boleh layan, sebab Pak Ya boleh layan kerana saya punya cerewet ni boleh tahan, saya tahu. Dan Pak Ya dia boleh deliver benda tu, tak ada masalah. Tapi tak apalah, kita ke proses seterusnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada ni sekarang ni. Contohnya ni lah gearbox ni. Tapi tak apa, percayalah, di hujung restoration, di hujung setiap restoration kereta yang kita buat, hasilnya confirm akan berbaloi dan memuaskan lah, confirm. So guys, itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang suka video ni, tekanlah button like tu. Kalau korang tak suka, komen kat bawah tu. Tak suka ke apa ke, macam saya suka dengar komen-komen yang membina. Apa yang saya perlu perbarui, apa yang saya perlu buat untuk apa, perbaiki cara editing saya dan sebagainya. So korang boleh komen je kat bawah tu, tak ada masalah. Saya cuba, kalau korang perasan video-video saya memang banyak berbeza dari segi editing. Video daripada yang pertama sampai ke sekarang yang macam ni, saya more kepada voice over. Saya just nak try benda baru. Kalau korang suka style macam ni, video macam ni, korang like, korang tulis dekat komen dekat bawah. Kalau tak suka pun boleh tulis komen kat bawah. Kalau ada apa-apa yang saya perlu perbaiki, tulis komen dekat bawah, tak ada masalah. Saya suka mendengar komen yang membina. So itu saja guys. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.